Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan kita pada hari ini, berikan taufik, berikan tenaga, beri kesehatan untuk kita berkumpul sekali lagi untuk meneruskan pengajian kita pada pagi Ahad yang berbahagia ini di Madrasah Al-Ubudiyah wal Mas'uliyah Tawau Sabah, ya, bersama adik-adik pelajar, para santri. Untuk hari ini insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dalam Fiqhul Manhaji, kitab fiqh yang tersusun dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, mazhab yang kita gunakan di Nusantara ini, nah, yang kebanyakannya digunakan di Malaysia, di Indonesia, dan negara-negara jiran, ya. Jadi setakat ini kita telah belajar tentang solat, ya, solat ataupun sembahyang, mana kita telah bahaskan sebelum ini makna solat, hikmah solat, bila diwajibkan kita solat, ya. Untuk hari ini kita teruskan pula, kita sambung pula kepada hukum meninggalkan solat, hukum meninggalkan solat, ya. Seperti mana yang kita maklum sebelum ini, solat itu diwajibkan. Syarat wajib solat adalah kepada lelaki atau perempuan, orang Muslim yang sudah sampai akil balik, yang sudah sampai akalnya, yang boleh sudah matang berfikir, maka dia sudah diwajibkan untuk solat, ya, yang mana Rasulullah perintahkan kita dalam hadis beritahu, perintahkanlah anak-anak kamu untuk solat pada usia 7 tahun, yang mana, dan pukullah mereka bila mana mereka tinggalkan solat ketika usia mereka 10 tahun. Maksudnya dah darjah 4 lah, kan, darjah 4 10 tahun. Kalau kamu tinggalkan solat, mak bapak kamu sudah wajib pukul kamu, ya. Tengoklah pukul macam mana, hambat macam mana, wallahu alam, terpulang pada ibu bapa untuk mendidik kamu, untuk mengajar kamu, beri pengajaran supaya kamu tidak tinggalkan solat, supaya kamu solat. Dan ibu bapa kena beritahu yang solat ini wajib, bukan sebabkan bapa marah kamu, bukan sebabkan takut kena hambat, tapi memang Allah yang perintahkan. Jadi anak-anak sudah diajar tidak boleh pula solat disebabkan bapaknya suruh, kena niat yang betul. Aku solat ni sebab aku orang Islam, aku sudah akhil balik, aku wajib menunaikan hak Allah. Hak Allah kita kena tunaikan, ya. Itu 5 waktu sehari semalam, ya. Jadi untuk berlatih-latih untuk sembahyang, kena daripada darjah 1 lah, umur 7 tahun dalam darjah 1 lah, begitu. Kena berlatih sudah sembahyang. Anak ibu bapa kena latih anak sembahyang. Puasa tak payah dulu, puasa tu belakang cerita, ya. Ajarkan dahulu solat. Nanti puasa tu akan datang sendiri, tu anak itu akan tak ikut sendiri puasa, ya. Jangan diajar puasa, solat tidak diajar, maka itu terbalik, ya. Jadilah anak yang sampai besar dia puasa tapi tidak sembahyang. Jadi kena, kehidupan kita ni kena ikut semua panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Sudah sempurna, sudah diajar kita secara sempurna daripada awal A to Z hingga Z, dia sudah ajar semua, ya. Okey, jadi bila mana sudah sampai umur 10 tahun, selalunya dalam mazhab Imam Syafi'i di situ sudah mula umur kita sampai kepada akhil baligh. Bagi perempuan yang sudah sampai 9 tahun qamariyah, sudah mengalami haid, bila mana sudah akhil baligh, lelaki juga begitu, darjah 4, darjah 5, darjah 6, kadang tingkatan 1, kadang tingkatan 2, maksimum dia tingkatan 3, 15 tahun. Maka wajib sudah dia solat. Dia tidak solat, maka dia akan tanggung dosanya sendiri.
Bila mak bapak tidak tegur dia, mak bapak akan tanggung dosa bersama. Jadi sama-sama berdosa. Tapi mak bapak yang sudah ajar anaknya solat, masih dia bebal anaknya, pandai tidak solat di belakang bapaknya, dia tidak sembahyang, maka anak tadi akan tanggung sendiri. Bapak tadi sudah berlepas tangan sebab dia sudah tegur selama ini. Itu terpulang kepada anak-anak. Maksudnya si bapa tadi tidak lagi dituntut di akhirat disebabkan dia tidak mengajar anaknya solat, ya. Dia sudah berlepas, tidak dia ditanya, sudah diajar tapi anaknya tetap tinggal solat, maka itu sudah tanggung jawab anak masing-masing. Dia akan dipersoalkan, ya. Bila mana disoal, bila mana diwajibkan, bila sudah sampai umur matang akhir baligh. Lelaki yang sudah mengalami mimpi basah lah, ya, yang mimpi yang Allah ilhamkan dalam mimpi kita, untuk ni, ya. Nah, jadi kalau sudah sampai waktu begitu tidak boleh tinggal sembahyang sudah, kena wajib sembahyang, ya. Kena belajar sudah bangun awal pagi, belajar sembahyang subuh, kena hafal sudah doa-doa dia, doa kunut, semua doa-doa sembahyang, bacaan-bacaan sembahyang kena dihafal, ya. Bila semua itu kita belajar ketika waktu kita usia kanak-kanak, lidah kita masih lembut lagi, senang untuk menghafal. Kalau di sekolah tu menghafal secara ramai-ramai, ya. Ada nyanyian-nyanyian lagi sesama kawan, jadi mudah untuk diingat, ya. Semua itulah, itu ilmu-ilmu yang kita diajarkan. Okey. Jadi hukum meninggalkan solat ini memang berdosa besar lah, ya. Dia lelaki kah, dia perempuan kah, ya. Oke, jadi kita akan bahaskan di sini, ya. Saya akan bacakan di sini dalam terjemahan dia sambil kita bahaskanlah apa hukum-hukum yang berkaitan tentang hukum meninggalkan solat. Ini bab paling penting ini kan, sebab kita mati nanti paling pertama ditanya adalah solat. Di kubur paling pertama akan ditanya solat. Malaikat tidak akan tanya kita kau puasa penuh atau tidak, sudah naik haji ke atau tidak, dan banyak lagi ditanya lah. Tapi pertama sekali adalah solat. Selalunya orang yang ditanya pasal solatnya, dia berjaya untuk jawab, maka soalan-soalan seterusnya mudah bagi dia, ya. Tapi kalau solat tadi sudah tersangkut soalannya, banyak dia tidak buat pada ketika mana dia hidup di dunia, maka soalan-soalan seterusnya akan sukar bagi dia. Sebab di situ sudah pemeriksaan terakhir dia, tidak boleh lagi ulang semula, ya. Dia tidak boleh dikembalikan di dunia lagi untuk laksanakan solat. Jadi betapa ramai orang di dalam kubur sana yang mana mereka di dunia dulu tidak pernah solat, ataupun ada yang solat separuh saja solat, separuh tidak solat, maka berlaku penyesalan, ya. Menangis darah sekalipun Allah tidak akan izinkan lagi kembali ke dunia. Dorong sudah berada di alam lain, bukan di alam hantu apa semua, ya. Mereka sudah di alam barzah. Alam barzah itu ada satu dinding yang memisahkan golongan orang yang beriman dan golongan orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang sudah mati, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang beriman. Di alam barzah kita akan jumpa dorang, akan berjumpa. Mungkin mak bapak kita yang sudah pergi tinggalkan kita dulu, kita akan jumpa dorang. Jadi kita bergembira situ, ya Allah, rupanya aku jumpa mak bapak aku balik. Okey siap, rupanya mak bapak kita okey siap di sana, sebab dulu amalan dorang bagus, solat dorang jaga. Maka kita hidup di sana dengan dia. Dalam keadaan masa mamak kita meninggal, masa tu misalnya dia sakit jantung, kencing manis, atau apa-apa penyakit yang berat. Sekali kita tengok dalam barzah sudah tidak ada penyakit, dibagi satu tubuh badan yang baru. Ini mamak aku dah sakit sudah. Okey sudah, dulu sakit dia, sekarang jumpa. Maka itulah kehidupan yang selama-lamanya, ya. Mati itu hanya sebentar, hidup sebentar, dan untuk pergi ke alam sana mesti mati dulu. Mati sebagai syarat untuk roh kita dihantar di alam barzah. Yang ditanya itu siapa? Roh kita yang akan ditanya. Jasad kita tidak ditanya sudah, dia sudah reput, akan jadi bangkai di dalam tanah. Bangkai kita tu kalau kita di luar dinampak bangkai manusia tu lain bau dia tu. Bangkai anjing kita cium jak pun tepi jalan sudah lain baunya, apalagi bangkai manusia. Itulah kita ditanam dalam-dalam supaya tidak keluar baunya.
Tapi itu bukan alam barzah di dalam tu. Ada satu alam lain, Allahu a'lam di mana. Dan di kubur tu masih di dunia. Ya, kita buka kita tidak nampak pun rohnya. Oke, disitulah kita akan bersendirian untuk disoal. Ya, dengan dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kubur yang sempit. Yang hanya datang di situ adalah solat. Ya. Macam kita bangunlah, macam kita mimpi. Kita mimpi, semua pernah mengalami mimpi. Biasa ada mimpi itu kalau dia macam mimpi seram, macam mimpi hantu misalnya, dikejar dalam mimpi, dia akan bangun. Bila mana kita berada dalam ketakutan, kita akan bangun, berteriak. Selalu di mulut kita akan cari mamak kita, mak, berteriak. Kita ma apa semua. Jadi di rumah tu mamak kita dengar, dia akan pergi ke bilik kita. Kenapa kau? Kita ketakutan kan? Lampu pun mati. Maka si ibu tadi hidupkan lampu dan kau peluk mamakmu. Sebab yalah takut bila mana kita peluk mamak kita, okey ada sudah mamakku. Kita rasa aman, rasa selamat. Nah, jadi masa itu juga kita akan mengalami satu mimpi. Bila mana sudah mati, gelap, kita rasa begitu. Jadi kita pun terfikir dalam tu, ini mimpi kapan ya? Macam lama betul pula mimpi ni. Aku teriak-teriak tiada pula orang. Biasa aku teriak dulu di dunia kalau aku ketakutan, ada mamak aku menyahut. Ada orang-orang di sekeliling yang menyahut. Kan? Dia akan heran, di rumah tu akan heran, kenapa aku bising-bising? Kenapa aku berteriak? Takut. Maka di sana akan berteriak juga. Tapi heran kita, tiada pula yang menyahut aku berteriak. Dia panggil mamak aku, tak menyahut. Habis itu gelap lagi. Kali pikir begitu. Dan situ baru dia sadar, rupanya dia sudah mati. Rupanya mati sudah aku ni. Baru dia sadar, rupanya dia mati. Gelap dia rasa. Baru dia sadar, rupanya dia bukan mimpi. Bukan dia mimpi macam di dunia. Rupanya dia sudah mati. Dia cari kawan, tidak ada kawan sudah. Nak bapak kita akan tinggalkan kita. Mana ada orang rela mau temankan kita dikubur di situ. Lepas talqin apa semua orang akan pulang. Ya. Jadi disitulah kita berharapkan amalan kita yang akan membantu kita. Maka datanglah satu makhluk yang elok rupanya, yang bagus rupanya, rupa paras yang bagus, maka dia datang. Kita pun bertanya, kau siapa? Begitu. Akulah penemanmu. Orang-orang di dunia semua tinggalkan kau. Sekarang aku yang temankan kau. Akulah solatmu dulu. Akulah solatmu ketika mana kau masih hidup di dunia dulu. Dia yang kawan dia. Dia yang kasih kawan kita dikubur. Ya, yang itu baru satu amalan solat, belum lagi Quran, belum lagi yang lain. Dia akan jadi peneman kita. Dan situlah kita akan berkawan apa semua. Sampailah satu masa dikiamatkan dunia. Baru kita dibangkitkan semula daripada kubur. Jadi perjalanan pertama kita adalah di kubur. Jadi kalau kita selamat di kubur, selamat dari tempat lain. Kita solat di kubur adalah solat. Ya. Jadi orang yang tak solat dulu, dia bangun dalam keadaan ketakutan juga. Mimpi apa? Sekali dia buka mata, rupanya ada satu makhluk yang lagi buruk rupanya. Sudah dah takut, tambah takut lagi. Kau siapa? Pura-pura aku nak kenal. Aku lah solatmu dulu. Tak pernah kau solat. Kau selalu abaikan aku. Tak pernah kau sembahyang apa semua. Nah sekarang aku sekawan kau dengan muka aku begini. Lepas itu barulah datanglah para malaikat. Datang para malaikat bertanya kepada kita. Ya. Jadi kurang begitulah ceritanya. Jadi hukum meninggalkan solat, ya. Orang yang meninggalkan solat sama ada kerana malas, cuai, ingkar dan sengaja meringan-ringankannya. Sesiapa yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajibnya atau sengaja mempersendah-sendahkannya akan menjadi kafir. Jadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Dan pihak pemerintah wajib menyuruhnya bertaubat dan tidak membiarkannya demikian sehingga dia bertaubat dan kembali mendirikan solat. Jika terus mengingkarinya, dia akan dihukum bunuh sebagai seorang yang murtad dan mayatnya tidak harus dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Maka tidak harus dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam kerana dia bukan lagi di kalangan mereka. Sementara orang yang meninggalkan solat kerana malas tetapi masih meyakini hukumnya wajib, pihak pemerintah hendaklah memaksanya mengqadhakan solat dan bertaubat daripada kesalahan meninggalkannya. Jika masih ingkar mengqadhakannya, yakni menggantikannya, dia wajib dihukum bunuh
mengikut hukuman yang disyariatkan atas orang Islam yang melakukan maksiat. Ini kerana hukuman atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi, tetapi selepas dibunuh dia masih dianggap seorang Islam, ya. Justru jenazahnya, kebumiannya dan pembahagian hartanya hendaklah diuruskan menurut tata cara Islam. Jadi Islam, dia solat disebabkan dia tidak solat disebabkan dia memang nak mau solat. Sebab kenapa? Dia tidak mau solat atas alasan dia tidak yakin solat itu wajib. Dia kau kena sembahyang ini wajib. Ada yang mengatakan hendaklah sembahyang itu, tiada apa-apalah sembahyang tu. Ada wajib begitu. Kita okey siapa ni? Biar tidak sembahyang okey juga. Dia tidak menganggap solat itu wajib. Maka dia dihukum sebagai murtad, keluar daripada agama Islam, ya, keluar daripada agama Islam. Maka kalau ikut hukum dalam Islam betul-betul, pihak pemimpin kita, pemerintah kita kena jumpa dia kena ditangkap dan didakwa, ditanya kenapa kau tinggalkan solat, ya, dan kita akan suruh dia bertaubat untuk bertaubat supaya dia solat. Jadi jika dia enggan juga, maka dia hendaklah dihukum bunuh. Dipancunglah. Dan bila mana dia sudah mati dibunuh, mayatnya tidak boleh ditanam di tanah perkuburan Islam, kena ditanam di selain daripada agama Islam lah. Dia tidak dikenal sebagai agama Islam, ya. Dan tidaklah dia tu dimandi, tidak dikasih mandi, tidak dikasih kafan, tidak juga disembahyangkan. Dia hanya tinggal dikubur siap begitu di perkuburan, di bukan tempat perkuburan orang Islam. Jadi yang kedua adalah dia tidak sembahyang. Yang tadi sebabkan ingkar, dia tidak percaya sembahyang itu adalah wajib, dia tidak yakin hukum Allah. Yang kedua, dia tidak sembahyang disebabkan dia malas. Malaslah aku sembahyang. Aku sembahyang insya-Allah. Macam subuh mengantuk pula, nanti zuhur insya-Allah aku sembahyang. Habis itu asar dia tidak sembahyang juga sebab baru balik kerja jam apa semua, sekali sampai rumah masuk maghrib sudah. Adalah aku sembahyang nanti di rumah cak sembahyang maghrib. Jadi 2 waktu dia sudah tinggal. Maka ini disebabkan dia malas. Tapi bila mana kita tanya, dia tahu sembahyang itu wajib, cuma dia malas lakukan 5 waktu. Separuh-separuh siap dia buat. Ataupun dalam bulan puasa taklah aku sembahyang maghrib, nanti siap isyak sekali tarawih di masjid. Dia punya suka-suka siap tinggalkan maghrib tadi. Dia suka-suka pilih isyak insya-Allah nanti sekali tarawih. Ataupun sembahyang hari raya, dia sembahyang hari raya tapi sembahyang subuh tak. Semangat dia mandi pagi ni jam 6 pakai baju raya. Subuh tak. Rupanya subuh tak sembahyang tadi. Dia ambil berat yang solat sunat hari raya tadi tu. Maka ini maksudnya malas untuk sembahyang. Tapi dia tidak dihukumkan sebagai kafir, tidak dihukumkan sebagai murtad. Tapi pemerintah harus juga tangkap dia, tanya kenapa tidak sembahyang apa semua. Bila dia malas, suruh dia bertaubat, suruh qada balik sembahyang dia tu. Kau sudah solat berapa lama dan berapa waktu sudah kau tinggalkan? Kau harus qadakan, hendak kau gantikan. Bila mana dia tidak juga maka dia harus juga dibunuh. Bila mana sudah dibunuh ataupun dia sudah mati, dia tetap boleh disembahyangkan, dikafankan, dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Itu bezanya yang ingkar dan malas. Ya, dia masih dihukumkan orang Islam. Jadi itu kalau ikut hukum sebenarnya begitu, tapi kita tidak laksanakan begitu, maka senang. Kalau ikut ramai kita akan kena tangkap nih. Tidak solat Jumaat ataupun apa semua. Bahkan kalau hukum Islam dilaksanakan, orang berzina sekalipun dia akan kena rejam sampai mati. Yang mencuri akan kena potong tangan. Biar sekali saja dia buat confirm, lepas tu orang akan jerak. Tidak akan suka-suka untuk melakukan maksiat di luar. So dia tahu hukum Islam itu akan menyedarkan dia. Ya, tapi kelemahan kita itulah belum lagi kita mampu untuk melaksanakan semua. Mudah-mudahan satu masa adalah pemerintah kita, mungkin di kalangan orang-orang muda sekarang yang boleh melaksanakan hukum Allah tadi itu. Itu sahaja jawapannya untuk mengelak maksiat di muka bumi ini. Mengelakkan orang banyak berzina apa semua, itu sahaja jawapannya, laksanakan hukum Allah. Kalau dia di penjara siap disembatnya, bilang orang jarang dia jerak, tidak jerak.
Ya, orang dia isam batu ke apa, masuk di pusat pembelian, jarang tuh jerak tuh. Keluar mencari lagi tuh barang-barang begitu. Nah, ya, itu bezanya hukum manusia dengan hukum Allah. Hukum Allah tuh mengasih jerak orang. Terus jerak, enggak pernah. Apalagi kalau orang kena rejam tuh kita nampak, kita sendiri nampak dia sampai mati kena rejam. Mustahil kita mau ada keinginan untuk buat maksiat, berzina begitu, nauzubillah, ya. Oke, seterusnya kita akan masuk pula tajuk yaitu tentang waktu solat, ya. Sekarang kita masuk pula tentang solat 5 waktu. Solat 5 waktu, ya. Bagaimana nak tentukan 5 waktu sembahyang tadi? Sekarang kita ada jam kan, dulu tidak ada jam. Digunakan matahari itu. Yang pertama subuh, permulaan waktu subuh. Waktu subuh ialah ketika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq dan berterusan hingga matahari terbit. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams." Yang bermaksud waktu solat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Jadi ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib. Kalau kita tinggal di satu kawasan yang memang tidak ada karan langsung, kita akan nampak tuh satu cahaya putih. Sebelum masuk waktu subuh, kita akan nampak tuh fajar kadzib. Fajar kadzib ni cahaya dia tu yang menegak. Cahaya putih yang menegak di dekat kaki langit. Itu belum masuk waktu subuh lagi. Macam ada biasan-biasan cahaya matahari itu yang mau naik di langit sudah. Itu belum masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh apabila sudah ternampak fajar shadiq. Fajar shadiq pula cahaya yang melintang. Tadi menegak, ni cahaya melintang, cahaya warna putih. Di situlah mulai sudah terbit matahari. Mulai sudah naik matahari sikit. Nampak saja cahaya matahari itu. Maka itulah disebut waktu subuh. Jadi waktunya sampai bila? Sampailah terbit matahari. Terbit matahari itu kita boleh sebut sebagai waktu syuruk lah. Waktu syuruk habis waktu subuh. Sekarang subuh 5.15, 5.16. Waktu syuruk dalam 6.20 ke begitu. Berapa? Jadi habis saja waktu syuruk, matahari sudah naik, maka habislah sudah waktu solat. Maka habislah sudah waktu solat, ya. Waktu solat subuh. Jadi siapa yang menunaikan solat subuh di luar waktunya sudah, maka dikira sebagai pahala qada, pahala menggantikan sembahyang. Dia tidak lagi secara tunai. Secara tunai ini maksudnya adaan. Biasa kita sebutkan adaan lillahi ta'ala. Secara tunai, maksudnya tunai itu kita tidak berhutang dengan Allah. Kita sembahyang subuh masih dalam tempo waktu subuh. Tapi kalau luar pada waktu subuh dia sudah digelar sebagai qadaan, dia sudah dinilai sebagai qada, maka pahalanya tidak sama seperti waktu solat tunai tadi. Ya. Contoh dia terbangun subuh jam 7, maka dia digelar sebagai qada. Dia langsung terus sembahyang. Jangan dia pikir-pikir banyak lagi, terus dia kena sembahyang. Ya. Kalau kita tertidur sekalipun atau terlupa solat sekalipun, Rasulullah beritahu hendaklah dia solat apabila dia bangun dari tidur ataupun ketika mana dia baru ingat waktu solat. Contoh dia sampai jam 5 petang, belum waktu asar nih. Jam 5 sampai belum asar dari tadi, dia kena solat. Itu ada alasan yang betul. Oke, itu waktu subuh ya. Jadi orang dulu melihat waktu subuh itu begitu, tidak ada jam. Sekarang kita ada alam lagi, ada aplikasi. Kita boleh tengok bila waktu subuh, kita tahu. Apatah lagi kalau waktu maghrib. Dulu kalau tengok buka puasa tengok masjid, tidak ada dengar azan, tidak ada aplikasi dan tidak ada lagi azan di radio, tunggu radio di Tawa FM apa semua iklan-iklan. Dia akan apabila sudah terbenam matahari, barulah di situ dikira waktu maghrib.
Ya. Begitu waktu subuh, waktu zuhur pula. Waktu zuhur bermula apabila matahari condong dari tengah-tengah langit ke arah matahari terbenam. Ia juga dinamakan gelincir matahari, ya, az-zawal. Zawal ini tergelincir matahari. Bukan matahari itu jatuh ya, dia singit-singit sudah. Tadi yang tegak, dia bergerak sedikit sudah ke arah terbenam matahari. Di mana? Di barat, timur ke mana? Ketika itu pemerhati akan ternampak sedikit bayang-bayang mulai memanjang ke arah timur, yang disebut sebagai bayang-bayang gelincir. Matahari tegak tadi, kalau betul-betul tegak di atas kepala kita, tidak ada bayang-bayang kita. Bayang-bayang di bawah tapak kaki kita. Jadi bila mana ada sudah bayang-bayang sedikit condong ke timur, maka dia sudah masuk waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Itu orang tentukan waktu zuhur begitulah. Dia tidak tengok jam. Ada memerhati tengok matahari apa semua, okey, masuk waktu zuhur sudah. Okay, waktu tersebut berterusan sehingga panjang bayang-bayang menyamai panjang objeknya, selain daripada bayang-bayang gelincir yang menjadi tanda permulaan waktu zuhur. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Waktu salat zuhri idza zadat asy-syamsu wa kana birr rajulu wa tawlihi ma lam yahduril 'asr. Bermaksud waktu zuhur apabila matahari gelincir sehingga bayang-bayang seorang menyamai ketinggiannya selama belum menjelang waktu asar. Ya, sampailah bayang-bayang kita tu sama panjang dengan kita sudah. Dekat-dekat mau asar sudah. Ya. Itu waktu zuhur. Dia ada waktu pilihannya tu ya. Sampailah ke waktu asar, panjang waktu dia. Ya. Waktu-waktu pilihan ni adalah waktu yang kita boleh pilih untuk sembahyang. Ya, boleh jam 1, 1:30, jam 2, dia ada waktu-waktu dia tu, waktu pilihan. Ya, tidak seperti solat maghrib dan solat subuh, dia kena disegerakan. Tidak ada waktu pilihan seperti mana solat asar, solat zuhur dan solat isya. Dia ada waktu pilihan. Ya, sebab itu kalau isya ada majlis ceramah kita lewatkan sembahyang. Sembahyang itu boleh dilewatkan sebab dia ada waktunya panjang. Bukan penceramah itu sengaja-ngaja dia mau tidak solat, keselamatan solat. Waktu itu ada waktu pilihan. Berbeza dengan maghrib. Maghrib dengan subuh tidak ada dikasih lambat-lambat. Ceramah dulu, nanti dekat jam 6 baru kita sembahyang ya. Tidak boleh begitu. Jam 5.15 waktu subuh, jam 6 baru sembahyang. Ceramah dulu kita sekejap. Dekat curug baru kita sembahyang. Itu tidak. Dia tidak ada waktu pilihan. Ya. Jadi waktu pilihan ini adalah boleh kita pilih waktu pilihan ini. Contoh jam 1 kita zuhur, jam 2 ataupun 2:30 kalau ada uzur, kalau ada hal-hal yang menghalangi kita. Ya. Tapi kalau sengaja kita lewatkan pun tidak bagus juga, ya. Sebab afdal amalan itu yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi adalah solat di awal waktu. Waktu asar pula. Waktu asar bermula dengan berakhirnya waktu zuhur dan berterusan sehingga matahari terbenam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Yang bermaksud, dan sesiapa yang sempat melakukan satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat menunaikan solat asar keseluruhannya. Waktu asar bermula tadi itu hinggalah matahari terbenam. Matahari terbenam. Matahari terbenam maksudnya tidak menampakkan cahaya lah sudah. Ya, terbenam sudah matahari tadi itu. Dan jadi kalau orang sembahyang di hujung-hujung waktu, dia mau maghrib sudah nih, situasinya baru balik kerja, mau singgah di masjid tidak sempat, nanti di rumah lah. Sampainya di rumah jam 6.15, maghrib 6.22, lagi 7 menit. Ambil wudhu apa semua, dia sembahyang. Bila mana dia sembahyang, sempat dia habiskan satu rakaat, maka dia dikira masih sembahyang di waktu asar. Apa maksudnya satu rakaat? Selesai satu rakaat tadi itu. Habis duduk antara dua sujud, dia sujud lagi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia naik Allahu akbar untuk rakaat kedua. Maka itu sudah dikira satu rakaat yang sempurna. Dia sudah naik. Tapi kalau mana dia baru ruku, dia baru itu sami Allahu liman hamidah. Terus azan maghrib, Allah. Jadi solat yang tadi tidak perlu diberhentikan.
terus saja solat, cuma Allah nilai dia punya solat tadi adalah solat qadha. Allah nilai solatnya sebagai solat qadha, maksudnya pahalanya sudah kurang, tidak seperti solat yang dikira secara tunai tadi di dalam waktunya tadi. Jadi tidak perlu berhenti sembahyang ya, solat saja terus, cuma pahala dia tidak sama dengan pahala tunai berbanding dengan qadha. Pahala adaan dan pahala qadhaan. Oke? Jadi sempat 1 rakaat maka dikira masih asar. Ya. Walau bagaimanapun, yang seelok-eloknya seorang tidak melengah-lengahkan solat asar sehingga panjang bayang-bayang menjadi 2 kali ganda panjang objeknya daripada bayang-bayang gelincirannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis lalu tentang waktu solat. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Waktul asri ma lam tasfarra syamsu." Rasulullah beritahu, dan waktu asar ini selama warna matahari belum kekuning-kuningan. Selama matahari belum kekuning-kuningan. Kuning kekuning-kuningan tuh dekat-dekat mau sudah tuh, dekat-dekat mau maghrib. Ya. Hadis tersebut menunjukkan waktu pilihannya, namanya waktu pilihan ya, pilihan al-mukhtar. Waktu pilihan. Ada zuhur, asar dan isya. Waktu pendek tidak ada pilihan maghrib dan subuh. Kena segerakan. Oke. Kemudian solat maghrib, ya, dekat-dekat mau kuning sudah itu masuk waktu maghrib sudah. Waktu maghrib bermula apabila matahari terbenam dan berterusan hingga sehingga berterusan syafqul ahmar. Syafaq al-ahmar, yaitu hilang serta kesannya tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Ya, waktu maghrib bermula apabila matahari terbenam dan berterusan hingga kemerah-merahan di langit itu hilang. Bila mana waktu maghrib sudah masuk dan matahari pun sudah terbenam, maka di langit akan masih menampakkan warna-warna merah. Ufuk-ufuk merah itu masih kelihatan. Jadi warna merah tadi itu dia akan berhilang, dia akan berterusan sehinggalah hilang. Bila mana hilang saja waktu merah itu, maka masuklah sudah waktu isya. Masa waktu isya. Tapi kita jarang menengok langit tu, kita ada aplikasi. Jadi sekali-sekala tengoklah langit tu. Oh, zuhur ni, tegak sudah aku punya bayang-bayang, sengit sikit sudah ada sudah bayang-bayang, zuhur. Siapa tinggal di di mana-mana kampung yang memang tidak ada karan atau kebetulan mati karan malam itu semua, dekat subuh tu kamu keluar di ruang rumah kamu, tengok kaki langit tu ada tu. Cahaya putih mulai sudah keluar, matahari mulai keluar, menunjukkan masuk subuh. Fajar Shadiq. Maghrib pun begitu. Kalau tidak nampak cahaya, tengok macam langit begitu, masih waktu merah, lagi langit masih ada merah, hilang saja merah langit itu, maka masuklah sudah waktu isya. Ya. Apabila keadaan gelap sepenuhnya hingga meliputi ufuk barat dan kesan kemerahan tadi juga telah hilang, berarti berakhirlah waktu maghrib tadi dan masuklah pula waktu isya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, waktu salatil maghribi ma lam yaghib syafaq. Maksud waktu maghrib ialah selama syafaq belum hilang. Waktu maghrib selama mana langit merah itu belum hilang. Masih ada merahnya, masih ada langitnya lagi. Masih lagi waktu maghrib. Ya. Ke waktu isya pula. Waktu isya ialah waktu mukhtar yang boleh dipilih waktunya. Rasulullah juga kadang dia melewatkan solat isyanya. Sahabat pun nunggu lamanya. Lama juga baginda baru mau solat sampai tertidur menunggu. Ya. Ke waktu isya bermula dengan berakhirnya waktu maghrib dan berterusan hingga terbit fajar shadiq. Sebaik-baiknya solat isya tidaklah dilewatkan daripada sepertiga malam. Sepertiga malam ni dalam jam 11 malam. Situ maksimum sudah kita solat isya. Jangan lepas daripada 11 malam itu kira melewat-lewatkan sembahyang sudah. Jangan sampai sepertiga malam. Dekat ke jam 11 begitu, ya. Jadi dari jam 8, 7, 40 masuk waktu kita ada pilihan. Nantilah solat isya. Ada alasan tertentu lah, mungkin ada majlis ilmu atau apa semua. Tapi kalau sengaja-ngaja dia melewat-lewatkan, itu tidak baguslah. Yang bagus adalah awal waktu.
Waktu fajar shadiq ialah cahaya yang menyerlah di sepanjang ufuk timur. Ini merupakan pantulan cahaya matahari dari jarak jauh. Ya, cahaya ini akan naik sedikit demi sedikit hinggalah matahari terbit sepenuhnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Amma innahu laisa fin naumin tafritun, innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salatil akhirah." Yang bermaksud, ketahuilah bahwa tidur tidaklah dinamakan cuai. Yang dikatakan cuai solat itu ialah orang yang tidak bersolat sehinggalah masuk waktu solat yang lain. Kita tertidur itu bukannya kita cuai dalam solat. Kita tidur, kita berehat. Ya, orang cuai dalam solat adalah orang yang sengaja melewatkan solatnya. Maksudnya nanti lagu zuhur jam 2 lah, jam 2:30 lah, tidak ada alasannya kuku itu melewatkan sembahyang. Jadi bila mana kita lewatkan sembahyang, selalunya Allah akan lewatkan rezeki kita. Sempit kita rasa rezeki kita sebab kita tidak tunaikan hak Allah. Kalau kita tunaikan hak Allah, kita jaga salat kita, Allah akan atur rezeki kita, Allah akan atur keluarga kita, Allah akan atur keselamatan kita. Semua berpunca daripada salat. Secara umumnya hadis di atas tadi menunjukkan bahwa waktu setiap solat akan berterusan hingga masuk waktu solat yang berikutnya, melainkan waktu subuh yang terkecuali daripada maksud umum tersebut. Walaupun solat 5 waktu ada tempoh bermula dan berakhirnya, namun tidak sepatutnya seseorang muslim sengaja melengah-lengahkannya hingga ke akhir waktu dengan alasan tempohnya masih panjang. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin menyebabkan waktunya terluput. Malah sikap cuai ini mungkin menyebabkan solatnya terus tertinggal. Sebenarnya semua solat sunat disegerakan pada awal waktunya. Ya, ketika ditanya tentang amalan yang afdal, Nabi bertanya, satu ketika Nabi ditanya, apakah amalan paling afdal? Nabi beritahu adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu menunaikan solat pada awal waktunya. Ya. Bila mana kita awal solat waktu zuhur, kita akan rasa waktu mau asar tu lama lagi. Lama lagi ya, aku sudah zuhur 12.20. 12.30 selesai, 10 minit. Kita rasa tenang sudah, okey, sudah sembahyang zuhur. Jadi asar tu lama kita rasa panjang. Tapi kalau kita nak sembahyang zuhur 12.20 tadi, kita cuaikan, mungkin disebabkan pekerjaan kita ataupun alasan tidak munasabah, kita rasa masa tu pendek saja, tak tenang pikiran kita. Oh, 1.30 sebelum dia zuhur. Oh, jam 2 sebelum dia zuhur. Rasa cepat saja waktu tu. Jam 2 sudah ya. Belum zuhur lagi ni. 2.30 sudah, jam 3 sudah. Rasa cepat. Allah bagi risau itu, rasa gelisah kita dalam hati kita sebab belum tertunai hak Allah. Tertunai hak Allah. Ingat ya, Allah tidak kisah pun kalau kita tidak sembahyang ya. Allah Maha Kuasa. Tidak terkesan pun Allah kalau kita tidak solat. Allah tidak perlu solat kita. Allah tidak perlu solat. Allah tidak kehendak siapa-siapa. Tapi siapa yang jaga haknya, Allah akan bagi ganjaran. Allah bagi syurga. Jadi kalau kau nak mau solat juga, terserah. Sedialah badan kita untuk diazabnya nanti. Okay, seorang yang melakukan sebahagian solatnya dalam waktu dan sebahagian yang lainnya di luar waktu, jika dapat menyempurnakannya satu rakaat dalam waktunya, maka keseluruhan solat itu dikira tunai. Jika tidak, keseluruhan solat tadi dikira qadha. Seperti yang saya terangkan tadi lah, kalau sempat satu rakaat, maka pahala kita masih pahala tunai. Pun begitu, kalau kita dapat pahala tunai pun, dia tidak sama pahala tunai yang awal waktu lagi tadi. Ya. Pahala solat asar tepat pada waktunya tidak sama pahala solat asar yang kita lewatkan disebabkan alasan yang tidak betul. Maka pahalanya juga tidak sama. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subhi, wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Yang bermaksud sesiapa yang dapat melakukan satu rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapat menunaikan solat subuh itu. Dan sesiapa yang dapat menunaikan satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah dapat menunaikan solat asar itu, hinggalah akhir hadis. Ya, itu semua waktu wajib solat, ada 5 waktu. Sekarang pula kita masuk waktu yang dimakruhkan solat. Solat yang dimakruhkan, waktunya bila? Waktu yang Allah tegah untuk kita solat. Solatnya tidak jadi haram ya, maksudnya makruh. Makruh ini dalam bahasa Arab ditegah. Kalau boleh kita elakkan.
Kalau kita buat juga tidaklah berdosa, tapi ditegah. Ya, ditegah. Jangan solat di waktu sekian-sekian. Jangan solat di waktu-waktu begini. Oke, antara waktunya ialah solat yang kita tidak boleh solat pada waktu tersebut. Pertama ialah ketika matahari rembang, tegak, ataupun istiwa. Istiwa ni tegak betul-betul. Kalau tadi az-zawal, zawal sudah tergelincir sedikit. Istiwa ni tegak. Jadi ketika matahari tegak dan selepas subuh hingga matahari kelihatan setinggi sebatang tombak atau lembing. Okey, matahari tegak ini Okey, sebab apa kita dilarang solat ketika waktu matahari tegak? Dekat-dekat mau anu sudah nih. Dekat-dekat mau zuhur. Tegak sudah matahari, kenapa dilarang? Ulama beritahu adalah disitulah neraka jahanam dipanaskan. Waktu neraka jahanam dipanaskan. Maka kita ditegak untuk solat di tengah-tengah matahari tegak tadi. Itu belum masuk waktu zuhur. Maksudnya kalau kita mau solat sunat ke apa di situ sudah tidak boleh. Ya, sudah tidak boleh. Okay. Kecuali pada hari apa saja? Kecuali pada hari Jumaat. Kecuali solat Jumaat maka tidak mengapa. Ya, hari-hari biasa bila mana matahari tegak kita ditegak untuk sembahyang. Ya. Dan makruh di sini juga bermaksud kepada hampir-hampir haram, ya, hampir-hampir kepada haram. Seeloknya ditinggalkan lah, ya, seeloknya ditinggalkan. Dan begitu juga apabila selepas solat subuh tidak dibenarkan apa-apa solat sekalipun. Nah, tidak ada solat subuh, tidak ada solat ba'da subuh ataupun tidak ada solat-solat sunat selain selepas daripada subuh, sehinggalah naik matahari itu ataupun ketika berakhirnya waktu syuruk, ataupun lagi afdalnya bila mana sudah masuk waktu duha. Duha ini selalunya setengah jam selepas waktu syuruk. Contoh waktu syuruk 6.20, kita tambahkan setengah jam, dia jadi 6.50. Maka disitulah bermulanya waktu duha. Anggarannya, ya, ini anggarannya. Maka disitulah matahari sudah naik seolah-olah naik berapa, setinggi sebatang tombak atau lembing. Sudah naik setinggi batang tombak atau lembing. Maka di situ bolehlah sudah kita solat sunat. Solat sunat pertama apa yaitu solat sunat duha lah. Jadi sepanjang waktu subuh tadi itu, waktu subuh tidak dibenarkan solat apa-apa sekalipun. Di situlah Allah bagi peluang kita, beri ruang kepada kita untuk selesaikan zikir pagi kita. Zikir pagi kita lepas pagi. Di situ Allah sebut, hendaklah ingat padaku pada waktu pagi dan petang. Jadi kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan membaca zikir pagi dan petang. Zikir yang mana? Zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan zikir yang direka-reka, ya, tapi afdalnya adalah apa yang keluar daripada mulut Nabi itu sendiri. Sekarang ada aplikasi kita boleh download sahaja, senarai zikir-zikir harian pagi dan petang. Kita boleh baca, tidak ada alasan. Di mana mencari? Ada dalam aplikasi. Tinggal follow saja, baca. Semua itu doa-doa pelindung daripada sihir, doa pelindung daripada kecelakaan, doa untuk rezeki, semua sudah ada. Nabi sudah ajar amalan-amalan tadi itu. Ya. Jadi pagi itu selesaikan amal infradi kita untuk selesaikan tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi waktu yang adalah selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari. Waktu solat asar sehingga terbenam matahari, ya. Hampir-hampir terbenam. Selepas waktu asar juga tidak ada solat apa-apa sunat sekalipun di situ. Maka di situ juga Allah beri ruang kepada kita untuk kita selesaikan zikir petang kita. Zikir petang kita. Ini jadikan amalan sunnahnya, zikir pagi, zikir petang, jadikan amalan sunnah harian kita. Ya. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imat dhahirati
hatta tamila syamsu wa hina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Yang bermaksud, Rasulullah beritahu terdapat 3 masa yang ditegah. Rasulullah beritahu terdapat 3 masa yang ditegah untuk melakukan solat dan mengebumikan jenazah, mengubur jenazah. Ketika mana? Yaitu ketika matahari mulai menyingsing hingga terbit sepenuhnya, ketika matahari rembang hingga gelincir, dan ketika matahari menguning hinggalah terbenam sepenuhnya. Ya, bermula daripada subuh tadi itu maka tidak boleh sehinggalah naik matahari setinggi tombak. Waktu kedua tadi waktu tegak betul-betul matahari sehingga tergelincir sedikit. Dan ketiga waktu-waktu yang dekat-dekat mau maghrib, waktu kekuning-kuningan, hingga waktu maghrib. Okey, tegahan ini bagi solat yang tiada sebab. Tak boleh kita solat situ ya, solat-solat hajat ke ataupun solat apa-apa. Tegahan ini bagi solat yang tiada sebab mendahuluinya atau pengebumian jenazah yang sengaja dilakukan pada ketika itu. Tengah-tengah panas terik dia mau kebumikan jenazah. Maka itu tidak boleh. Adapun pengebumian yang berlaku secara kebetulan, memang kebetulan dia mau kubur, terdesak sudah dan bukan disengajakan pada waktu itu, atau solat dia mau sembahyang sebab mendahulunya seperti solat sunat wudu, solat menghormati waktu, menghormati tahiyatul masjid, dan solat qada tidaklah makruh melakukannya pada masa-masa tersebut. Ya, adapun kalau kita mau solat tahiyatul masjid lepas asar itu tidak mengapa, itu ada sebab dia. Ataupun kita solat qada, kita mau qada solat. Dulu aku pernah tinggal solat dalam kemarin aku tinggal solat zuhur. Aku mau qada solatku, tapi dia qada di waktu yang ditegah. Waktu lepas asar dia mau qada, ataupun lepas subuh baru dia mau qada tadi. Sedangkan tidak boleh solat situ. Maka itu dibolehkan. Sebab dia mempunyai sebab, solat itu mempunyai sebab, maka itu dibenarkan. Ini berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Maksudnya, sesiapa yang terlupa bersolat hendaklah melakukannya apabila teringat, tiada kafarah ataupun tiada denda untuknya melainkan demikian.